Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ini seperti biasa kita sambung dalam kitab kita Mukasyfatul Qulub, karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kita masuk dalam bab keduniaan dan kecelaannya, dunia dan kecelaannya. Ayat-ayat yang menjelaskan kecelaan keduniaan ataupun kecelaan dunia ini dan sebagainya amatlah banyak sekali. Banyak ayat Al-Quran yang mencela tentang dunia dan menyuruh kita agar memaling daripada dunia, daripada cintakan dunia. Dan mengajak manusia kepada urusan akhirat, supaya lebih mementingkan akhirat daripada kehidupan dunia. Maka Al-Quran mengajar kepada kita supaya mengutamakan akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan lebih baik, akhirat itu lebih baik pada dunia ataupun khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Bahkan itulah tujuan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak diutuskan melainkan untuk itu, yakni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara yang melupakan dia kepada akhirat, antaranya dunia. Maka banyak bukti-bukti ataupun ayat-ayat yang jelas, begitu juga dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang kecelaan dunia. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat bangkai kambing. Lalu baginda bersabda, "Tahukah kamu, tidakkah kamu melihat bangkai kambing itu? Dia begitu hina di sisi pemilik kambing tadi." Maka bila dah jadi bangkai, maka tuan kambing itu dah pandang itu hina, dah satu yang hina. Bagaimana pandangan kamu mengenai bangkai kambing itu dengan tuan pemilik kambing tadi? Nescayalah tuan bangkai kambing tadi, tuan dia tadi akan meremehkan dia atau memandang hina dan melemparkan ataupun meninggalkan bangkai kambing tadi. Kata sahabat, orang-orang akan meremehkan bangkai kambing dan orang akan melemparkan bangkai kambing itu. Demi zat yang diku di dalam kekuasaannya, keduniaan ataupun dunia itu lebih hina bagi Allah Ta'ala daripada kambing itu, bangkai kambing itu dengan pemilik dia tadi. Kalaulah di sisi Allah Ta'ala, bangkai kambing itu sebanding nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, nescaya orang kafir tidak akan diberi minum daripadanya. Maka dunia ini nak memberitahu kepada kita, dunia ini kalaulah nilai dunia itu dipandang oleh Allah, nilainya seumpama sayap nyamuk saja, maka orang yang tidak beriman tidak akan diberi nikmat, tidak akan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau setitik air pun. Tetapi lihatlah hari ini Allah memberi mereka yang tidak beriman dapat nikmat, makanan, minuman, kenderaan, bangunan dan seumpamanya. Ini menunjukkan bahawa dunia itu tidak ada pandangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimasukkan dunia itu adalah sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada akhirat. Maka mana-mana dunia yang melalaikan kita kepada Allah, mana-mana dunia yang melupakan kita kepada Allah, maka dunia ini dunia yang tercela. Maka Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi orang yang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Yang dimasukkan penjara itu yakni
dibatasi dengan hukum hakam. Ada benda yang boleh, ada benda yang tidak boleh. Arak tidak dibolehkan. Judi tidak dibolehkan. Zina tidak dibolehkan. Dan ada yang dibolehkan. Yakni berkahwin itu dibolehkan. Supaya tidak dikira penzinaan. Dan seumpamanya ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Duduk dalam batasan-batasan. Maka itu bagaikan penjara. Tetapi sebenarnya dunia ini adalah jalan kita kepada akhirat. Satu ketika, kalau tidak silapnya Imam Nawawi, datang satu orang tua tanya, "Ya Imam, saya ingin bertanya kepada kamu. Saya tengok kehidupan kamu ini mewah. Maknanya harta banyak, hidup mewah, kemudian pengikut pun ramai. Allah memberi ilmu pula kepada kamu. Sedangkan Nabi kamu kata, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kemudian Nabi kamu juga mengatakan bahawa syurga itu bagi orang kafir itu syurga. Tapi bagi diriku, kata orang tua, wanita tua tadi, aku duduk dalam keadaan miskin. Duduk dalam keadaan miskin, duduk keadaan susah. Sedangkan Nabi kamu kata bagi orang yang tidak beriman itu syurga. Maka aku tidak merasakan duduk atas muka dunia sebagai syurga kerana kesusahan yang aku alami. Maka dia merasakan bahawa apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bercanggah dengan kehidupan dia. Kerana apa? Kerana wanita yang tidak beriman itu duduk dalam keadaan susah. Sedangkan Nabi kata orang kafir ini syurga datang ke dunia. Maka Imam Nawawi mengatakan bahawa adapun kamu melihat aku diberi harta oleh Allah, diberi kemuliaan, diberi macam-macam sebagaimana yang kamu lihat, itu kalau dibandingkan dengan syurga, bagaikan penjara. Bagaikan penjara. Dan adapun kamu duduk dalam keadaan susah, duduk dalam keadaan fakir, duduk dalam keadaan miskin, dalam keadaan semua kepayahan. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, duduk atas muka dunia dah kira macam syurga dah. Kenapa? Kerana dekat akhirat, azab yang begitu pedih. Begitulah gambarannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dunia itu ad-dunya mal'unah. Dunia itu tercela. Dan tercela wa ma fiha. Mal'unu wa ma fiha, dan tercela apa yang ada di atas muka dunia. Semuanya tercela kecuali zikrullah, kecuali yang mengingatkan kepada Allah. Maknanya mana-mana yang digunakan untuk mengingati Allah maka tidak tercela. Apakah yang dikatakan dunia? Dunia ini sesuatu yang melalaikan kita kepada akhirat, yang melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti apa? Seperti makanan dan minuman. Kadang-kadang dengan sebab makanan minuman, hati kita duk mikir nak makan apa, nak minum apa. Dan kita sanggup habiskan masa kerana makan semata-mata. Sanggup maknanya kadang-kadang sanggup pergi di tempat yang jauh kerana semata-mata nak makan. Dan kadang-kadang sanggup habis harta yang begitu banyak kerana semata-mata nak makan. Maka orang kalaulah kerana makan minum itu dipikirkan lebih daripada ingat Allah sampai lupa pada akhirat, ini dunia yang tercela. Lain pada makan minum, dia kata malbas pakaian. Pakaian pun begitu juga. Lalu memikirkan tentang pakaian, nak pakaian yang mahal-mahal, yang canggih-canggih, yang comel-comel, sampai lupa kepada Allah. Sampai tidak ingat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ini dunia yang melalaikan. Jadi yang pertama makan minum, yang kedua pakaian. Dan yang ketiga adalah mauqab, kenderaan. Kadang-kadang duk cara ke kenderaan. Siang malam duk kilak ke kenderaan. Siang malam duk basuh ke kenderaan. Siang malam duk mikir macam mana nak ubah suai kenderaan. Maka duk fikir-fikir bab kenderaan, duk fikir-fikir. Sampai habis masa di situ, sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tidak ingat ibadah kepada Allah. Maka inilah dunia yang tercela. Selain daripada kenderaan, tempat tinggal, rumah. Maka dia fikir tentang rumah. Tak boleh, kena baiki dapur ni. Dibaiki dapur. Maka dia fikir ni, dapur nak macam mana betul begini. Baiki dapur. Siap dah dapur. Lepas dapur siap, kena fikir kabinet pula. Fikir tentang kabinet. Lepas fikir kabinet, fikir tentang siling pula.
Lepas tu cat pula. Macam-macam duk fikir ke rumah sampai lupa kepada Allah, lupa kepada ibadah. Maka ini dunia yang tercela. Jadi pakaian, minuman, kenderaan, maknanya tempat tinggal, itu semua adalah dunia. Dan kalau memikirkan perkara itu sampai lupa kepada Allah, itu dikatakan dunia yang tercela. Selain daripada itu, apa dia? Selain daripada itu, dikatakan juga dunia adalah harta benda. Ini sudah pasti. Harta benda itu adalah dunia yang melalaikan kita apabila dunia ataupun harta benda yang kita kejar itu sampai kita lupa ibadat. Betapa ramai orang cari harta, cari duit, siang malam bekerja, tetapi meninggalkan sembahyang, meninggalkan sembahyang berjemaah, meninggalkan sembahyang awal waktu, meninggalkan sembahyang di masjid, ataupun meninggal terus sembahyang. Ini menunjukkan bahawa dia tertipu dengan dunia. Wal-iyazubillah. Maka itu di antaranya harta benda. Tetapi kalau harta benda yang dicari tidak melalaikan dia kepada Allah, bahkan mencari mendapat pahala yang banyak dengan infak fisabilillah, itu dunia yang tidak tercela. Selain pada dunia pangkat, kedudukan, orang duk kejar kedudukan, orang duk kejar ke pangkat. Maka sampai kejar ke pangkat, kejar kepada ni sampai timbul hasad dengki dan seumpamanya, maka ini membinasakan, ya. Dia kira dunia yang melalaikan. Termasuk juga adalah perniagaan ataupun perniagaan ataupun pekerjaan. Kenapa sebut perniagaan? Kan ini bergolibnya perniagaan. Maka perniagaan ini, dengan perniagaan duk fikir tentang meniaga, tentang untung rugi, lepas tu duk habis ke masa di situ, akhirnya lalai kepada Allah, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kata begitu? Kerana Abdul Rahman Ibn Auf berniaga juga. Dia lagi hebat perniagaan dia. Sampai kaya, harta dia tak terkira terlalu banyak Abdul Rahman Ibn Auf. Allah sibuk berniaga, bukan tidak sibuk berniaga. Tetapi kesibukan berniaga sampai masa waktu sembahyang, dia antara orang yang awal pergi sembahyang, bahkan termasuk salah seorang 10 orang dijamin syurga. Abdul Rahman Ibn Auf, satu orang saudagar, satu orang ahli perniagaan. Mereka perniagaan yang berjaya. Bukan berjaya pada perniagaan itu sahaja, bahkan berjaya kepada mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perniagaan ataupun pekerjaan itu merupakan dunia. Jangan sampai kita mencari sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai kita sibuk dengan pekerjaan sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga dengan dunia itu apa? Termasuk dengan dunia itu adalah wanita-wanita bagi lelaki. Wanita itu merupakan dunia yang melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini antaranya. Termasuk juga wanita itu adalah isteri. Kalau isterinya itu melalaikan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk juga dunia adalah anak-anak. Anak-anak, sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran yang mapunya, jangan kamu dilalaikan oleh anak dan isteri kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini contoh dunia. Kalau dunia, seandainya semuanya itu membawa kita lalai kepada Allah Ta'ala, maka itu dunia yang tercela. Tapi saya ada kenderaan, saya ingat Allah. Saya makan, saya minum pun tubuh badan saya yang sihat, saya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berniaga, untung banyak, saya tolong fakir miskin, orang susah saya tolong. Maka ini dunia yang terpuji, bukan dunia yang tercela. Maka Abu Musa Asy'ari berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai dunia, lalu dia meletakkan akhirat di tepi ataupun akhirat di belakang. Maka siapa yang meletakkan mencintai dunia, dia letak akhiratnya di tepi. Sebaliknya, siapa yang mencintai akhirat, maka dunianya akan duduk di tepi ataupun dunia dia duduk di belakang. Jadi dunia duduk di hadapan itu binasa. Sampai masa dunia binasa juga. Tetapi kalaulah akhirat duduk di depan, dunia duduk di belakang, ini untung. Kenapa? Kerana akhirat itu tidak binasa.
akhirat itu kekal bersama kita. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, cinta dunia itu hubbu dunia wa kulli sayyi'ah. Maka cinta kepada dunia itu adalah merupakan punca segala perbuatan dosa. Segala perbuatan yang membawa kepada kejahatan ataupun segala perbuatan dosa. Maka bermula cinta dunia. Kenapa dikata punca segalanya? Sebab bila sudah cinta dunia, maka timbul hasad dengki. Timbul hasad, timbul maknanya tamak, timbul kepada angan-angan panjang, macam-macam penyakit datang disebabkan cinta kepada dunia. Moga-moga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada penyakit-penyakit tersebut. Maka kami pernah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kata satu orang sahabat. Namanya Zaid ibn Arqam. Kata Zaid ibn Arqam, satu ketika kami pernah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar minta minuman. Lalu dibawa air dan madu pada dia. Air dan madu. Ketika ia dihampirinya ataupun ketika saya menghampirinya, kata Zaid, ia menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis sampai menangis dia ini agak lama, agak berat sedikit sehingga sahabat lain pun turut menangis. Walaupun begitu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah menangis, maka sahabat lain sudah berhenti menangis. Lamanya menangis sampai sahabat yang lain menangis pun, dan sahabat lain berhenti, Sayyidina Abu Bakar tak berhenti lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus menangis. Kemudian dia tengok macam tu, sedih tengok. Akhirnya menangis lagi pada sahabat. Akhir sekali sehingga mereka mengirakan bahawa memanglah masalah yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar ni terlalu berat. Sedangkan sahabat menangis melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar banyak menangis itu. Maka Sayyidina Abu Bakar akhirnya mengusapkan kedua mata tadi. Para sahabat bertanya, wahai Khalifah Rasulullah. Yakni perkara ini berlaku selepas kewafatan Nabi. Maknanya, wahai Khalifah Rasulullah, ma yubkika, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia terlalu rindu kepada Nabi, dia teringat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya melihat baginda menolak sesuatu daripada dirinya. Padahal saya tidak melihat orang lain bersamanya. Tiba-tiba seolah-olah sebab gini. Tolak tangan, tolak. Maknanya. Maka, heran Sayyidina Abu Bakar. Saya tengok Rasulullah seorang saja. Tapi, kenapa macam Rasulullah tolak sesuatu tadi? Saya pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang anda tolak pada diri anda tadi? Seolah-olah macam ada Rasulullah tolak sesuatu. Dengan tangan tolak begitu. Apa yang Rasulullah tolak? Bagi dia menjawab, dunia menjelma di hadapan aku. Dunia itu menjelma di hadapan aku. Aku berkata kepadanya, pergilah. Katanya Rasulullah. Kemudian ia datang lagi. Datang kembali. Dan berkata, engkau dapat menghindarkan dariku, tetapi orang-orang yang selepasmu tidak akan dapat menghindarkan diri daripada aku. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya dunia jelma depan aku, maka aku tolak, maka dunia pun berkata, engkau ya Rasulullah boleh tolak, tapi ingat orang yang selepas daripada kamu tidak dapat menghindarkan diri daripada aku. Kemudian baginda bersabda, ajaban, sungguh aneh, sungguh ajaib orang yang mempercayai yang kekal, yakni orang yang mempercayai akhirat, tetapi berusaha untuk mendapatkan yang tipu daya, yakni dunia. Ajaib, tahu akhirat kekal, tapi bersungguh mencari yang menipu daya kita. Maka itu dunia. Maka Sayyidina Abu Bakar cerita mengenai bagaimana dia dulu bersama dengan Nabi SAW, yang mana Rasulullah pernah menolak dunia.
Maka diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berdiri di atas sampah, atau maksud di atas sampah ni berhampiran dengan sampah. Lalu baginda berkata, mari lihatlah dunia. Habis kata, mari lihat dunia. Baginda lantas mengambil sehelai kain yang telah usang, yang telah buruk, yang telah lama daripada sampah itu. Ya, dan pada kain itu ada sepotong tulang yang telah reput. Nampak ni, kain yang sangat buruk, dan pada ada kain itu ada tulang yang reput. Rasulullah, inilah dunia, kata Rasulullah. Mari kita tengok dunia. Maka Rasulullah ambil tulang yang reput di atas kain yang sudah usang. Maka itulah menunjukkan bahawa perhiasan dunia ini akan jadi seperti kain. Tubuh yang dibanggakan akan jadi seperti tulang yang reput. Baginda bersabda, dunia itu ad-dunya hulwun khadiratun. Dunia ini manis, menawan. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala mengikutimu, dia memerhatikan bagaimana kelakuan kamu. Allah Ta'ala beri, tunjukkan dunia ini manis, menawan, dan Allah Ta'ala memerhatikan kamu. Memerhatikan kamu apa yang kamu lakukan kepada dunia tadi. Ketika Bani Israel diberikan keduniaan, mereka menjadi sombong. Mereka jadi sombong dalam mendapat perhiasan, dapat perempuan, dapat wangian, dapat pakaian yang indah. Nabi Isa AS berkata, janganlah kamu menjadikan dunia ini sebagai Tuhan, sebab ia akan menjadikan kalian itu hamba, katanya Nabi Isa AS. Kalau kamu jadikan dunia itu sebagai Tuhan, dunia akan jadikan kamu sebagai hamba. Simpanlah pusaka kamu pada zat yang tidak akan menghilangkannya. Maka serahkanlah dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pemilik pusaka dunia mengkhawatirkan kerosakan. Orang yang cari dunia ni dia khawatir akan rosak, tetapi pemilik pusaka Allah tidak akan mengkhawatirkan dia. Orang yang cinta akhirat dia tak hiraukan ataupun tidak takut kehilangan dunia. Maka tentang hal ini Nabi Isa AS telah berkata, wahai Hawariyun, orang yang bersama menjadi pengikut Nabi Isa AS, saya telah tinggalkan dunia. Wahai Hawariyun, kata Nabi Isa, saya telah tinggalkan dunia. Dan saya tinggalkan dunia ini akan mati. Maksudnya mati dalam hati-hati. Dalam hati-hati. Maknanya dunia ni aku telah tinggalkan. Sekarang aku jadikan dunia ini sudah mati. Supaya kamu tahu dunia ini sudah mati. Maka janganlah kamu menghidupkan selepas peninggalan aku. Jangan kamu hidupkan dunia. Apa maksud hati? Orang-orang dalam hati tidak cinta, tidak ingin dah dunia. Tapi lepas aku mati, jangan ada orang hidupkan dunia di dalam hati mereka. Sebab di antara keburukan dunia itu, apa keburukan dunia? Adalah dikira orang itu bermaksiat kepada Allah. Dan keburukan dunia ini tidak akan dicapainya akhirat. Dengan dunia, kerana keburukan dunia ini, kamu nak ambil keburukan dunia, nak capai akhirat. Tidak mungkin akan dapat. Kecuali kamu meninggalkan akan dunia. Tinggalkan dunia, jangan kamu tekun kepada dunia. Ketahuilah bahawa asal setiap dosa itu adalah puncanya cintakan dunia. Maka betapa banyak kenikmatan syahwat, kenikmatan dunia, kenikmatan nafsu, maknanya dia pun mengambilnya, dia akan mendapat kesedihan yang berpanjangan. Wal-iyasubillah, moga-moga Allah memelihara kita. Kalau gitu Ustaz, boleh ambillah dunia. Bukan tidak boleh ambil dunia. Kata guru kita, ambillah dunia untuk keperluan kita, untuk beribadah pada Allah. Carilah rumah yang sesuai untuk kita. Carilah kenderaan yang sesuai untuk kita. Carilah pekerjaan yang mencukupkan keperluan kita. Carilah pasangan supaya menggembirakan hati kita. Cukup 4 ini dah kira orang dapat dunia. Dunia yang membawa dia kepada akhirat. Maka ia pun berkata, terbentang kepada kamu dunia. Kata Nabi Isa. Nabi Isa kata kepada pengikut dia,
terbentang kepada kamu dunia. Kamu duduk di atas permukaan dunia. Kerana dunia itu raja. Kerana keduniaan ini, kerana dunia itu raja, para raja dan perempuan tidak akan membantah kamu. Jadi janganlah membantah mereka dengan keduniaan kerana mereka tidak akan memperlihatkan apa yang kamu tinggalkan. Dan keduniaan mereka sementara tentang kaum wanita, takutlah kepada mereka dengan, iaitu jagalah kamu pada wanita tadi dengan berpuasa dan juga dengan sembahyang. Jangan main-main bila sudah terlekat dengan dunia, maka maknanya amat sukar sekali kita nak meninggalkannya. Bahkan kalau sudah terlekat dengan dunia tadi, dunia itu pimpin kita, tapi bukan pimpin kita pada akhirat, pimpin kita kepada jauh dengan Allah Ta'ala. Maka dunia itu mencari dan dicari. Mencari dunia, dunia pun untuk cari kita. Jadi akhirat pun begitu juga, kita kena mencari. Dan orang akhirat mencari dan mencari juga orang-orang yang nak mencari akhirat. Jadi ada dua pencari. Ada pencari dunia, ada pencari akhirat. Maka kepada pencari akhirat, dunia akan cari dia. Dia kata dunia ada mencari dan dicari. Akhirat pun ada dunia, ada mencari dan dicari. Okey, baik. Kepada orang yang mencari dunia, maka dia mencari dunia, maka dunia pun mencari dia. Dia cari dunia, dunia mencari dia, akhirnya lalai dia kepada Allah. Jadi kepada pencari akhirat, dunia cari dia. Dunia akan menyempurnakan rezekinya. Sedangkan pencari akhirat, pencari akhirat, dunia cari dia. Pencari dunia, akhirat tinggalkan dia. Sehingga dia lupa kepada Allah sampai kepada kematian. Wal-iyazubillah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Binasa yang membanyakkan, suka membanyak-banyakkan harta sampai lalai kepada Allah Ta'ala, sampai tidak beribadat, sedar tidak sedar, duduk dalam kubur, hatta zurtumul maqabir. Maqabir ini adalah kubur-kubur. Wal-iyazubillah. Diriwayatkan bahawa Nabi Allah Sulaiman AS, Nabi Sulaiman Ibn Daud AS dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya, pengiring-pengiringnya. Burung terbang di atas kepalanya, jin pun berjalan bersamanya, manusia pun berjalan ke kiri kanannya. Lalu berjumpa dengan seorang ahli ibadat daripada Bani Israel. Dia berkata, demi Allah, putera Daud, yakni Nabi Allah Sulaiman itu, Allah Ta'ala telah memberi kepadanya kerajaan yang begitu besar. Dia pun jumpa Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, wahai putera Daud Sulaiman ibnu Daud, Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman AS mendengar ucapan itu, dia berkata, tasbih di dalam sahifah orang mukmin, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu lebih baik daripada yang diberikan kepada putera Daud kepada Nabi Allah Sulaiman. Mana kerajaan Nabi Allah Sulaiman sudah hilang, sudah habis. Mana tasbih tak habis-habis sampai hari kiamat. Maka dikatakan bahawa sebab yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman itu hilang, sedangkan tasbih itu kekal. Rasulullah SAW bersabda, kemegahan telah melalaikan kamu. Anak Adam akan berkata, hartaku, hartaku. Padahal tidaklah kamu mempunyai harta. Kenapa? Kerana yang ada, hak kamu makan sampai habis. Yang kamu pakai jadi buruk. Yang kamu sedekah sahaja yang kekal kepada Allah. Maka baginda bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah. Dan juga harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Padanya berkumpul orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal duk cari kepada harta. Padahal padanya berlebih-lebihan orang yang tidak berilmu. Kerana dunia menjadi hasad. Orang jadi berdengki-dengkian. Orang yang tidak bersepahaman. Untuknya berusahalah orang yang tidak berkeyakinan. Memanglah orang yang tidak berkeyakinan kepada Allah, orang yang dengki, orang yang tidak mempunyai akal, mereka duk cari kepada dunia. Padahal dunia ni sebenarnya tak ada pun. Ada dunia tinggal.
Dapat rumah tinggal, dapat harta tinggal. Itulah dia maknanya. Maka barang Nabi SAW memberitahu lagi, barang siapa memasuki pagi, dia pagi-pagi, dia fikir dunia saja, maka dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menumbuhkan di dalam hatinya ada 4 perangai. Apa dia? Perangai yang tidak putus-putus. Maknanya dia punya ada 4 perangai. Bukan perangai, keinginan yang tidak putus-putus. Yang pertama, dia ini maknanya tak puas-puas mencarinya. Ataupun kita panggil apa? Maknanya keinginan yang tak habis-habis. Yang kedua, kesibukan yang tiada henti-henti. Sibuk sama. Tiang malam. Sibuk tak apa, tapi tengok sibuk pada apa. Sibuk pada ibadah, alhamdulillah. Maka yang kedua diberi apa? Kesibukan yang tiada henti. Yang ketiga, kefakiran yang tiada mencapai kecukupan. Jadi tak cukup sama. Heran, dapat 10,000 tak cukup, 20,000. Kadang-kadang 30,000 tak cukup pun. 30,000 sebulan pun tak cukup. Ada orang sampai cecah 1 juta pun tak cukup-cukup. Waliyahzubillah. Macam mana heran kita. Maka dalam keadaan macam itu, ini musibah. Musibah kesan daripada terlalu mengejarnya. Maka untuk orang yang berusaha ya tidak mencapai keyakinan, tidak berkeyakinan. Begitulah maknanya dapat duk fikir pula esok macam mana, kena simpan pula dah yakin. Kaki aku umur kalau maknanya nak kumpul harta ni, mati anak aku ni dapat harta banyak mana, nanti fikir cucu aku habis dak cukupan. Sibuklah kita dengan mencari ibadah, moga-moga kita selamat. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, wahai Abu Hurairah, mahukah aku perlihatkan kepada kamu dunia? Kata Rasulullah pada Abu Hurairah, mu nak tahu tak dunia dan segala isi? Nak ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, naklah. Lalu Rasulullah memegang tangan saya, memegang tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ajak saya pergi ke sebuah telaga di Madinah. Tiba-tiba saya melihat longgokan sampah penuh. Dia panggil apa? Telaga buta. Gitu. Penuh dengan kepala manusia, dengan bangkai, dengan tulang, dengan kotoran, dengan kain, dengan tulang-tulang yang reput. Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, itulah kepala-kepala yang dulunya rakus. Seperti kerakusanmu dan berangan-angan seperti angan-anganmu, kata Rasulullah. Kemudian pada hari itu semua dah jadi tulang, tak ada kulit dah. Lalu lama-lama menjadi abu. Kotoran itu adalah pelbagai jenis makanan yang mereka usahakan. Kemudian mereka masukkan ke dalam perut. Lalu jadilah ia sesuatu yang dihindari oleh manusia. Potongan kain usang itu adalah pakaian mewah dia dahulu. Lalu ia menjadi sesuatu yang ditiup angin. Sedangkan tulang ini adalah tulang-tulang binatang tunggangan mereka yang membawa mereka ke penjuru negeri. Oleh kerana itu, barang siapa yang boleh menangisi dunia, menangislah. Lantas kami pun meninggalkan tempat itu. Lalu menangis sahabat teresak-esak tentang bahayanya dunia. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.